Dulu-dulu kan kalau kita bincang pasal cahaya yang boleh merosakkan kulit ni, fokus kita kepada cahaya matahari lah, ataupun secara spesifiknya sinar UV. Lagi spesifik UVA, UVB. Tapi sekarang ni beberapa dekad yang lalu, saintis mereka mendapati ada satu lagi cahaya yang kita tak bincangkan dengan detail yang berpotensi memberikan kesan-kesan buruk pada kesihatan tubuh badan manusia, iaitu blue light. Baru-baru ni pun saya adalah, bukan baru-baru ni sebenarnya, dia macam dalam satu perbincangan saya dengan student-student saya, mereka pun dah cakap, Puan Mary, perlu ke kita pakai skincare yang anti blue light? Yang menyebabkan saya perlu kaji tentang maklumat ini dan mendapati beberapa perkara yang saya wajar kongsikan dengan anda. Yang mana saya rasa macam kalau saya tak kongsi ni, anda mungkin boleh ditipu hidup-hidup oleh mereka yang mempunyai salah faham terhadap blue light ini. Kena tonton sampai habis lah, kita nak bincang betul-betul, okey? Hai Glowy Girls, Glowy Guys. Kita nak bincang tentang blue light ya. Al-maklumlah semenjak PKP, MCO hari tu, ramai di kalangan anda semua termasuk saya, we spend our time at home, we look at our handphones, smartphones nowadays ya. Electronic devices, TV, memang banyaklah spend time dengan alat-alat begini kan. Kelas online, meeting online, semua pun online. Jadi adalah timbul kerisauan dan pertanyaan di mana adakah dengan kita ni terlalu banyak terdedah kepada cahaya daripada skrin ni, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik, kadang-kadang ada orang tak tidur ya, adakah dia mendatangkan bahaya? Kita kena faham dulu ya, apa tu blue light. So blue light secara saintifik dia adalah sejenis visible light spectrum ya, cahaya yang boleh nampak ya, yang mana dia mempunyai gelombang sekitar 380 ke 500 nanometers. Dan ini sebenarnya blue light ni dia wujud juga dalam cahaya matahari. Sinar UV tu ada sebahagiannya adalah blue light, tapi yang menjadi concern adalah bila mana kita menggunakan smartphone, electronic devices, kita tengok TV, skrin-skrin yang mengeluarkan cahaya ni sebenarnya juga menghasilkan blue light. So walaupun blue light daripada alat-alat ini sebenarnya sangatlah kecil, malah mengikut American Academy of Ophthalmology, ni akademi untuk kajian tentang mata ya, kesihatan mata, mengatakan bahawa blue light yang datang daripada matahari kalau dibandingkan dengan blue light yang datang daripada electronic devices, blue light electronic devices tu sikit je, terlampaulah sikit. Memang sangat sikit dan sebenarnya tak adalah membawa masalah sangat ya. Dan kebanyakan masalah blue light ni, sama ada terutama daripada cahaya matahari lah ya, kalau dikaji oleh American Academy of Ophthalmology ni, dia lebih pada beri kesan pada mata ya. Tapi bila kita terdedah dengan sinar blue light ni secara jangka masa panjang, dia macam ni, seolah macam it's low level exposure tapi long term exposure. So that become a question, bahaya ke tak bahaya? So dari sudut mata memang bahaya, memang ada kesan tak baik. Soalan dia sekarang dari sudut kulit. Apa kata kajian saintifik tentang blue light kepada kulit? Saintis dia memang dah kaji dah, memang mereka tahu yang blue light sama ada daripada matahari ataupun daripada electronic devices ni, memang dia boleh menyebabkan keadaan mata tu jadi letih, penat, sakit ataupun kita panggil eye strain ya. Ada satu review yang diletakkan di dalam International Journal of Ophthalmology pada tahun 2018. Apa yang mereka jumpa adalah high energy blue light ya, dengan gelombang sekitar 415 ke 455 nanometer memang boleh melepasi kornea dan kanta mata masuk ke bahagian retina mata. So ketika ini dia apabila melalui mata tu, dia boleh menyebabkan ataupun menjadi punca kepada masalah seperti dry eye, cataracts ataupun apa-apa penyakit mata yang berkaitan dengan jatuhnya ataupun kita panggil menurunnya kesihatan mata tersebut. Tapi tak jumpa dari sudut kulit. Tapi ada juga kajian yang menunjukkan apabila ini berlaku ya, cahaya tu pergi dekat mata, merosakkan kesihatan mata, dia juga boleh memberi kesan kepada kita punya sleeping pattern, tidur kita punya jadual, memang boleh. Ini menyebabkan kita punya tidur boleh terganggu. Bila tidur kita terganggu, kita punya kesihatan mental, badan ni memang semuanya boleh terjejas dan membawalah kepada
kesihatan kulit pun boleh terjejas. Jalan dia tu panjang sebab dia pergi kat mata. Tapi setakat ini tak ada kajian blue light yang menunjukkan bahawa dia boleh rosakkan kulit secara direct. Saya ada jumpa satu kajian yang kecil lah. Dia bukan kajian yang sangat besar, but it's a small, kita panggil scientific study, very small scientific study. Pada tahun 2015, bulan Februari, kajian ni dilakukan dan disiarkan dalam Oxidative Medicine and Cellular Longevity punya journal. Apa yang mereka dapati adalah ada kaitan di antara blue light exposure dengan penghasilan free radical dekat dalam kulit, dan itu boleh membuatkan kulit akan mengalami penuaan yang lebih cepat. Tapi dekat sini dia kaji blue light exposure. Sumber apa? Matahari ke, device ke, dia tak sebut. Ya, so dalam situasi ini maksudnya kalau kita ambil kajian tu dua-dualah, matahari pun boleh, peralatan pun boleh, maknanya kesan yang kita dapat kat sini adalah free radical punya production itu meningkat bila mana kulit terdedah kepada blue light, and this is something that we can tackle tanpa perlu ada produk yang spesifik untuk anti blue light. Produk sedia ada pun boleh. Jadi kalau kita faham kesan blue light itu directly kepada kulit kita adalah production of free radical yang meningkat, maka sini ada jawapan yang sangat jelas. What we need to do to tackle this problem adalah menggunakan produk yang mengandungi bahan bersifat antioksidan. So, the good news is you and me, we do not need specific product yang anti blue light pun, tak payah. Itu jawapan dia. So if you are currently rajin pakai bahan-bahan yang ada pencuci muka, contohnya kan, cleanser, toner, moisturizer, serum, sunscreen, which most of them contain a lot of antioxidant, kebanyakannya. Ataupun paling-paling pun kalau anda rasa macam nak tambah antioksidan yang paling potent, paling kuat sekali antaranya adalah vitamin C. You use vitamin C serum atau moisturizer yang ada vitamin C ke, atau toner yang ada vitamin C ke, that is already good enough untuk tackle the problem. The keyword here yang saya nak bagi tahu adalah you do not need to have specific skincare yang tulis anti blue light baru kena beli. So saya rasa pelabelan ataupun teknik melabelkan macam tu adalah satu benda yang boleh mengelirukan, dan itu adalah satu bentuk fear marketing. Macam saya pernah sebut sebelum ni, saya ni paling benci fear marketing. Sebab fear marketing ni selalunya disasarkan kepada pengguna yang tak ada knowledge. Kalau anda ada knowledge, lepas anda tonton video ni, you know that yes, blue light boleh ada potensi merosakkan kulit, tapi paling utama dia boleh rosakkan mata, ya. So what you need to do adalah antioksidan, because you need to tackle the free radicals. Mungkin saya nak tutupkan video ini dengan memberikan perbandingan antara bahayanya blue light daripada cahaya matahari dengan artificial blue light. Artificial blue light itu merujuk pada blue light daripada peralatan elektronik kita. So kajian ini adalah daripada tahun 2020. Diterbitkan dalam Photodermatol, Photoimmunol, Photomed. Ambil kau. Kita akan letakkan link dia, nanti cik puan semua, tuan-tuan semua, glowy girls, glowy girls boleh tengok. Disebut di sini Chief Scientist of Photobiology dekat Bayersdorf, dia bagi tahu yang mereka membuat kajian yang mana artificial blue light ini, ya, kalau dibandingkan dengan sunlight dan blue light daripada matahari lah, ya. So mereka buat kajian meluangkan masa 1 minggu di depan monitor tanpa gangguan pada jarak 30 cm daripada skrin adalah sama dengan 1 minggu, ya, sama dengan 1 minit berdiri di bawah cahaya matahari pada pukul 12 tengah hari. Maksudnya pada panas terik. 1 minit dengan 1 minggu. Nampak tak beza dia? Satu lagi dia sebut adalah kalau kita buat phone call, ya, phone call selama 10 jam, jadi terdedah pada blue light dia, artificial blue light dekat situ adalah sama dengan 1 minit dekat sunlight. So nampaknya macam kalau anda nampaklah produk skincare yang dia jual anti blue light tu, boleh dikatakan macam menggunakan fear marketing untuk jual kepada anda lah. So sekarang ni maksudnya blue light tu dah boleh ditangani pun dengan produk sedia ada. You don't need new product. That's my main point. Number one, ya. Yeah. Number two, kalau anda pakai sunscreen di siang hari, that's enough, ya, yeah, untuk anda melindungi kulit daripada cahaya blue light yang ada di dalam sinar UV tu.
That's number 2. Number 3, jadilah knowledgeable. Follow Glowy untuk maklumat macam ni supaya anda tidak menjadi mangsa fear marketing. Remember that ya. So, adakah Blue Light punya skincare ini scam ke tak scam? Anda rasa scam ke tak scam? Cuba jawab kat ruang komen. Ke scam ke? Anti Blue Light skincare, is it a scam or not scam? Jawab dekat ruang komen. Right. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.